Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Firdaus Selamat dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada pagi ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi hari ini saya nak berkongsi dan mengulas sedikit berkenaan dengan perkembangan air sinar, sambungan air sinar. Okey, jadi jika kita lihat dalam beberapa hari yang lepas, jika tak salah saya dalam 2 atau 3 hari yang lepas, beberapa akhbar tempatan telah pun melaporkan bahawa statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan yang hampir lebih daripada 600,000 daripada golongan M40 telah pun berubah status mereka ataupun dia kata tergelincir daripada M40 menjadi B40, yang mana purata pendapatan mereka apabila tergelincir ni, apabila berubah, adalah sekitar RM4,650. Jadi menunjukkan, statistik menunjukkan berlaku penurunan dari segi pendapatan. Itu berdasarkan daripada statistik tahun 2019. Okey, jadi daripada sini statistik ni kita boleh katakan tepat, tetapi pandangan peribadi saya, angka 600,000 tu berkemungkinan besar kurang, kerana orang kata apa, sebab itu adalah data daripada kajian daripada orang kata maklumat daripada agensi, tetapi realiti di luar mungkin ada yang dari segi gaji pokok mereka kekal. Jadi daripada caruman tu kita tengok masih sama, tetapi mereka mungkin kehilangan banyak allowance, mereka mungkin kehilangan banyak tambahan dari segi kerja lebih masa dan sebagainya. Jadi pendapatan bulanan mereka jika sebelum ini berkisar dalam 7,000, 6,000 lebih, tetapi disebabkan oleh penurunan daripada allowance, penurunan daripada allowance lebih kerja lebih masa, jadi pendapatan mereka juga menurun. Jadi kemungkinan besar mereka ini, data mereka tidak termasuk di dalam golongan 600,000 yang dikatakan tergelincir. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, selain daripada kegelinciran ini, mereka yang di dalam golongan B40 ini juga mengalami penurunan. Sebab B40 ini, jika kita lihat daripada data BPR, dikategorikan daripada 3 jenis pendapatan, sehingga RM2,500, RM2,500, RM2,500 sehingga ke RM4,000, RM4,000 sehingga ke RM5,000. Jadi daripada 3 kategori ini, ada juga yang mengalami penurunan pendapatan. Jadi menunjukkan, kalau kata daripada segi M40 kepada B40 ini hampir lebih pada 600,000, dan daripada golongan B40 ini sendiri banyak yang mengalami penurunan dalam pendapatan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi situasi dia adalah disebabkan oleh PKP, penutupan sektor-sektor industri dan sebagainya. Jadi kemudian semalam ada keluar satu laporan akhbar, okey, di dalam sebuah akhbar tempatan yang mengulas. Laporan ini diulas oleh seorang pakar ekonomi. Jadi pakar ini, daripada laporan akhbar yang sebelum ini, beliau meminta untuk M40 tergelincir kepada B40, kerajaan perlu pertimbangkan air sinar 2.0, yang mana ini memberikan tamparan hebat kepada rakyat Malaysia. Jadi beliau telah meminta kerajaan untuk mempertimbangkan untuk pemberian air sinar. Penurunan ataupun kegelinciran ini sudah tentu melibatkan penjawat-penjawat swasta, dia tidak melibatkan sebarang penjawat awam. Jadi data ini adalah menunjukkan data bagi mereka yang bekerja dengan bukan kerajaan. Mereka ini adalah penjawat awam, mahu bekerja sendiri dan mempunyai caruman KBSP. Jadi namun posting ini telah pun pada pagi ini, apabila saya cuba untuk mengakses, telah pun di-delete oleh pihak yang berkenaan, pihak akhbar yang berkenaan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi sebenarnya saya telah membaca ulasannya beliau semalam, dan saya bersetuju dengan beliau bahawa ada keperluan, dan bukan ada keperluan, memang sangat-sangat orang kata apa, diperlukan untuk penyambungan air sinar, iaitu air sinar 2.0. Sebab walaupun pelaksanaan PKP kali ini mungkin sedikit berbeza, ataupun rakyat sudah boleh orang kata apa, recover ataupun diberikan bentuk-bentuk bantuan lain dan sebagainya, tetapi ramai yang masih memerlukan bantuan tambahan daripada segi air sinar. Dan seperti yang dinyatakan sebelum ini,
Sinar ni daripada caruman KDBSP ni dia tidak melibatkan mana-mana orang kata apa daripada segi belanjawan, bajet negara dan sebagainya. Ia adalah wang daripada caruman pekerja, majikan dan juga dividen. Jadi untuk pelaksanaan tu lebih mudah dan tidak sukar. Okey. Kalau kita nak kata dari segi keterjejasan ni, orang kata tambahan lagi bagi mereka yang tergelincir ni, sudah tentu mereka sangat terjejas kerana sebelum ini jika mereka berpendapatan 6,000 lebih sehingga ke 7,000 lebih, jadi suasana ataupun environment kehidupan mereka adalah berkisar daripada keadaan pendapatan mereka yang semasa. Mereka mungkin mempunyai kereta 2 biji, mempunyai motor dan sebagainya, ada rumah dan sebagainya. Jadi apabila mereka ini 600,000 ataupun lebih ini tergelincir kepada golongan B40, jadi survival untuk orang kata apa, perbelanjaan bulanan mereka, jadi sudah tentu mereka ini sangat terjejas. Jadi seperti mana yang telah disarankan oleh banyak pakar ekonomi, saya tidak mahu ambil saranan daripada ahli-ahli politik, tetapi pakar ekonomi adalah orang yang lebih layak, orang yang lebih layak lah, sebab mereka berada dalam bidang yang sepatutnya. Dan apabila mereka mengulas dan ada keperluan untuk penyambungan serta diberikan solution bagaimana untuk orang kata apa, mengurangkan orang kata apa, kehilangan daripada wang caruman ni apabila kita bersara nanti daripada segi orang kata boleh maintainkan dividen, tingkatkan caruman untuk pilihan sendiri dan sebagainya. Jadi sebenarnya pihak KDBSP boleh menjadi lebih kreatif untuk meningkatkan semula dana mereka. Dan bagi rakyat ini mereka ni termasuklah saya sendiri, kami masih lagi perlu untuk dibantu untuk survival kita setiap hari. Okey. Jadi insya-Allah disebabkan perkembangan semasa yang begini dan banyak ada desakan, tindakan dan juga kajian yang berlaku sekarang, saya agak optimis hampir lebih daripada 50% insya-Allah kerajaan mungkin akan mempertimbangkan untuk pelaksanaan Sinar 2.0 dan berharap pelaksanaan ini diteruskan tanpa sebarang syarat, tetapi diberikan pilihan kepada semua pencarung KDBSP sama ada anda mahu untuk mengeluarkan lagi ataupun tidak. Harap keputusannya adalah sebegitu. Okey. Jadi insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua. Jika ada yang mempunyai cadangan, persoalan, komen dan sebagainya, boleh utarakan di ruangan YouTube saya ataupun di juga Facebook saya. Kalau yang lebih personal, soalan yang lebih personal, saya suka untuk anda bertanyakan saya di Facebook dan saya boleh menjawab anda dengan lebih jelas. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.